Halo Malaysia, terima kasih kerana sudah menonton video ini. Sebelum kita bermula, sila pertimbangkan untuk tekan butang subscribe, like dan share. Berita perkembangan politik semasa dalam negara, perkembangan negara dan semuanya ada di dalam channel ini. Terima kasih kerana sudah menonton. Hai orang Malaysia, selamat petang tuan-tuan dan puan-puan. Baru saja beberapa jam yang lepas, satu berita sudah dikeluarkan daripada Malaysia Kini berkaitan dengan penahanan Muhyiddin Yassin oleh SPRM. Berita ini dipetik daripada Malaysia Kini. Pemimpin Bersatu jangka Muhyiddin ditahan SPRM hari ini. Ketua Penerangan Bersatu Razali Idris menjangkakan Presiden partinya Muhyiddin Yassin akan ditahan oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM hari ini selepas hadir memberi keterangan di Ibu Pejabat Badan Siasatan itu di Putrajaya. Malah Razali juga turut menjangkakan bekas Perdana Menteri Malaysia itu juga akan didakwa di mahkamah besok. Hari ini adalah hari tindakan kerajaan Madani yang dipimpin oleh Anwar Ibrahim, yang mana Muhyiddin diarahkan untuk ke pejabat SPRM untuk dirakamkan keterangan. Dijangka beliau, iaitu Muhyiddin, akan ditahan dan esok akan didakwa di mahkamah. Kami melihat tindakan ini adalah sangat tidak berperik kemanusiaan kerana kami dalam keadaan untuk pemilihan parti besok. Lepas itu, Dewan Rakyat sedang bersidang dan tuduhan kepada beliau kita nampak tidak seperti mana yang diwar-warkan, katanya kepada pemberita di perkarangan Ibu Pejabat SPRM di Putrajaya. Terdahulu Muhyiddin, yang juga bekas Perdana Menteri, mengesahkan perkara itu menerusi kenyataan di Facebook beliau, susulan spekulasi dia akan dihadapkan dengan pertuduhan di mahkamah. Dia juga menegaskan laporan bahawa dia telah ditahan di Padang Gop semalam adalah tidak benar seperti berita saya pada semalam. Sejak pertengahan bulan lepas, beberapa pemimpin Bersatu telah dihadapkan ke mahkamah. Pada 21 Februari yang lepas, Ketua Penerangan Bersatu ketika itu, Wan Saiful Wanjan, berdepan dua pertuduhan meminta dan menerima rasuah RM6.9 juta ringgit pada tahun 2022. Beberapa pertuduhan juga dikenakan terhadap timbalan Ketua Bersatu Segambut Adam Radlan Adam Muhammad. Menurut SPRM, pertuduhan-pertuduhan itu berkaitan skim Jana Wibawa, inisiatif untuk mempercepat penyampaian projek bagi merangsang pemulihan ekonomi selepas pandemik COVID-19. Turut didakwa sama Teo Wee Cheong yang menjalankan perniagaan di kawasan Pagoh, yaitu kubu Kuat Muhyiddin. Tuan-tuan dan puan-puan, semua subscriber yang saya amat kasih di dalam channel ini, sebelum kita mulakan berita seterusnya, jangan lupa untuk tekan butang subscribe. Kerana subscribe itu percuma. Satu lagi berita yang dipetik juga daripada Malaysia Kini. Pukul 11.15 pagi tadi, Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin sudah tiba di Pejabat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin tiba di Ibu Pejabat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Putrajaya untuk memberi keterangan kira-kira jam 11.15 pagi tadi. Muhyiddin, yang juga pengurusi Perikatan Nasional PN, tiba dengan menaiki sebuah kereta jenis Toyota Velfire berwarna hitam diiringi 3 buah kereta lain sebelum dikerumuni penyokong dan pemberita. Muhyiddin yang turun berjumpa penyokong turut disambut dengan takbir dan slogan hidup-hidup beberapa kali dan bersalawat sebelum diiring penyokong untuk masuk ke Ibu Pejabat SPRM. Hadir sama memberi sokongan kepada Muhyiddin ialah timbalan Presiden Bersatu Ahmad Faizal Azumu, timbalan Presiden PAS Tuan Ibrahim Tuanman, Muhammad Azmin Ali dan Hamzah Zainuddin. Terdahulu Muhyiddin tiba di SPRM dipercayai berkaitan siasatan Badan Anti Rasuah itu berhubung program Jana Wibawa. Muhyiddin akan menghadapi beberapa pertuduhan jenayah di mahkamah esok, menurut sumber SPRM yang memberitahu Malaysia Kini. Sejak pertengahan bulan lepas, beberapa pemimpin Bersatu telah dihadapkan ke mahkamah. Pada 21 Februari yang lepas, Ketua Penerangan Bersatu ketika itu, Wan Saiful Wanjan, berdepan dua pertuduhan meminta dan menerima rasuah berjumlah RM6.9 juta ringgit pada tahun 2022. Beberapa pertuduhan juga dikenakan terhadap timbalan Ketua Bersatu Segambut Adam Radlan Adam Muhammad. Menurut SPRM, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, pertuduhan-pertuduhan itu berkaitan skim Jana Wibawa,
inisiatif untuk mempercepat penyampaian proyek bagi merangsang pemulihan ekonomi selepas pandemik COVID-19. Turut didakwa sama Teo Wee Cheong yang menjalankan perniagaan di kawasan Pago. Kebetulan ianya kubu kuat bagi Muhyiddin Yassin. Lagi satu berita juga dipetik daripada Malaysia Kini. Bersatu cabar pembekuan akaun di mahkamah. Bersatu kini beralih kepada mahkamah untuk mencabar keputusan SPRM membekukan 2 akaun bank parti politik itu. Peguam parti itu dari Chetan Jetwani dan Company memfailkan permohonan kebenaran semakan kehakiman di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur melalui e-filing malam tadi. Melalui tindakan undang-undang itu, Bersatu mencabar keputusan SPRM untuk membekukan 2 akaunnya, satu di CIMB Islamic Bank Berhad dan satu lagi di M-Bank M Berhad. Parti pembangkang itu juga berusaha untuk membatalkan keputusan Jabatan Imigresen yang mengenakan larangan perjalanan ke atas presidennya Muhyiddin Yassin. Pada 1 Februari lepas, Ketua Pesudujaya SPRM Azam Baki dilaporkan mengesahkan bahawa akaun Bersatu dibekukan sebagai sebahagian daripada siasatan di bawah Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pencegahan Pembiayaan Keganasan. Tindakan undang-undang itu juga bukan saja menamakan SPRM, tetapi juga Jabatan Imigresen dan Kerajaan Persekutuan. Menurut salinan afidavit, menyokong sebakan kehakiman, Sekretariat Kerja Bersatu Muhammad Suhaimi Yahya berhujah bahawa pembekuan akaun adalah sebahagian daripada konspirasi jahat kerajaan yang diterajui oleh Perdana Menteri Anwar Ibrahim dan timbalannya Ahmad Zahid Hamidi. Suhaimi mendakwa perkara itu dapat dilihat melalui Anwar pada minggu pertamanya sebagai Perdana Menteri, mengeluarkan dakwaan bahawa pentadbiran terdahulu di bawah Muhyiddin telah menyalahgunakan RM600 bilion dalam pakej rangsangan ekonomi. Menerusi afidavit, berasingan untuk menyokong cabaran terhadap larangan perjalanan, Muhyiddin berhujah bahawa dakwaan palsu yang dilemparkan terhadap Bersatu serta dirinya dan ahli keluarganya bermotifkan niat untuk memupuk kebencian dan kemarahan orang ramai terhadapnya selain merosakkan imej parti. Tuan-tuan dan puan-puan, itulah berita yang saya sampaikan pada petang ini. Apakah respon Anda dengan berita yang sudah saya kongsikan sebentar tadi? Adakah Anda setuju ataupun Anda tidak setuju? Ataupun jika Anda mempunyai sebarang komen, Anda boleh tinggalkan di ruangan komen di bawah. Sekian saja perkongsian berita untuk hari ini. Kita jumpa lagi di video yang seterusnya. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe serta aktifkan juga lonceng notifikasi supaya Anda tidak ketinggalan dengan perkongsian terkini, update terkini, info terkini yang panas dan terkini dalam negara dan juga perkongsian berita-berita politik dalam negara. Sekian saja untuk itu. Kita jumpa lagi di video yang seterusnya. Bye-bye.